Baik. Uh, ada hadis lain lagi bawah tu. Man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarrih an mu'sir. Barang siapa yang ingin doanya diterima dan dibebaskan daripada kesusahan, dia hendaklah memberikan kemudahan kepada orang yang tidak mampu membayar hutang. Jadi ini memudahkan orang yang tak mampu bayar hutang. Baik. Dalam bab hutang ni sejarah gini. Tadi kan yang dah masalah tadi, orang yang hutang tak membayar tu masalah dah lepas. Sebab sebelum ni pun kita tak pernah mengaji kan. Kita tak pernah belajar pasal hutang-hutang. Baik. Untuk akan datang, ni untuk akan datang adalah pilih. Pilih sama ada kita nak dalam bab nak bagi orang hutang, kita ada pilihan. Dan dua juga pilihan kita. Nak bagi atau tidak gitu. Jangan ambil tengah-tengah. Tengah-tengah ni apa? Bagi lepas tu ngumpat dia. Yang tu tak mau. Yang tu dunia pun kita hilang, duit kita dah bagi kat dia hilang, lepas tu kita ngumpat dia, akhirat pun hilang. Pahala tak ada. Jadi sekarang kita nak dunia dan akhirat. Jadi maknanya pilihan Islam bagi adalah sama ada kita bagi ataupun tidak. Atau ialah orang Melayu ni kadang hati lembut ya. Tak bagi tak sampai hati. Dan nak bagi pun tak tergamak kan? Sebab nanti dia tak bayar, sebab dia selalu tak bayar. Kaedah jalan tengah kita boleh ambil gini. Bagi sekadar yang kita rasa kita boleh halalkan kalau dia tak bayar. Jadi misal nak minta hutang 500, kita bagi dia RM5. Kita kata, kalau dia kata orang minta nak hutang 500 apa RM5? Ini je yang saya mampu. Mampu tu maksudnya apa? Mampu untuk saya bagi. Mampu untuk dalam hati kita tu mampu untuk kalau dia tak bayar balik pun tak apa. Atau bagilah lebih sikit 50 kan. 50 okeylah sikit. Dia minta 500 bagi 50. Kita anggap tu sebagai sedekah pada dia. Dan dalam kita bersedekah, doa mudah-mudahan dia berubah. Itu jalan tengah. Jadi bagi juga tapi dengan apa yang kita rasakan kita boleh halalkan. Baik, poin yang kelima. Allah SWT pemberi kemudahan. Manusia tidak dapat lari daripada menghadap Allah SWT pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta dan anak pinak. Firman Allah SWT, Al-mulku yawma idhinil haqqu lirahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan iaitu kekuasaan yang sebenar pada hari itu milik Allah SWT dan pada hari itu adalah hari yang sungguh susah bagi orang-orang kafir. Baik, ayat ni nak bagi gambaran tentang satu-satunya yang boleh memudahkan kita hanya Allah SWT. Ini perlu kita tanamkan betul-betul dalam hati kita. Dalam keadaan sekarang ni sekalipun, satu-satunya yang boleh memudahkan urusan kita adalah Allah SWT. Hari ni mungkin kerajaan tolong rakyat ni dengan bagi bantuan macam-macam, dengan mempermudahkan pelbagai urusan, dengan antaranya juga menangguhkan hutang, yang penghutang PTPTN ditangguhkan pembayaran. Itu pun memudahkan. Itu kaedah-kaedah yang baiklah, yang kita katakan sesuai dengan syariat, bahawa dia adalah untuk memudahkan penghutang dalam situasi yang kita bincang tadi. Penghutang dalam keadaan tak mampu. Mungkin ada yang mahasiswa baru je graduate, baru nak cari kerja, tiba-tiba dah PKP. Jadi dimudahkan dengan cara tangguh bayar hutang. Jadi sekarang ni kerajaan tolong apa sekalipun, dia bantu dengan semalam ada agihan sayur-sayur kat sini kan. Sayur percuma banyak kan. Lori berapa tan dia angkut pun satu bantuan kan. Jadi bantuan-bantuan yang manusia bagi adalah satu perantaraan. Jangan sampai kita merasa sempit bila tak dapat bantuan daripada manusia. Sebab satu-satunya yang melapangkan dan memudahkan kita adalah Allah SWT. Keyakinan tu kena ada. Bahawa Allah sahaja yang boleh memudahkan kita. Kalau Allah datangkan manusia yang tolong kita, manusia adalah sebagai wasilah, perantara. Maknanya Allah datangkan manusia tu untuk tolong kita. Sebab takkan tiba-tiba nak turun hujan sayur pula dari langit kan. Kita kalau turun hujan sayur, kita takutnya bukannya kita seronok, terkejut, lagi ketakutan, pingsan. Jadi maknanya Allah datangkan manusia yang bawa. Kemudian Allah datangkan bantuan-bantuan kewangan melalui tangan manusia. Kalau tiba-tiba hujan duit sekalipun, mungkin ada orang mati pula, asyik kena timpa duit kan, banyak sangat.
Jadi akhirnya Allah bagi melalui tangan manusia itu dipanggil sebagai hukum alam. Hukum alam maksudnya hukum alam ni adalah sesuatu yang secara fitrah alaminya, secara semula jadinya manusia itu boleh menerima bahawa kalau kita nak diselamatkan, biasanya ada manusia datang selamatkan. Bukan tiba-tiba selamat. Kalau misalnya kita tak ada duit, kita perlukan duit, ada manusia datang bagi duit. Ada rezeki dari tangan manusia. Bukan tiba-tiba bawah bantal ada duit. Tak. Itu hukum alam. Hukum alam makan kenyang gitu. Bukan tiba-tiba tak makan tiba-tiba kenyang. Itu bukannya kenyang betul tu, kenyang masalah. Ada masalah jadi tak lapar. Jadi itu maknanya keyakinan bahawa Allah adalah satu-satunya yang boleh melapangkan dan menolong kita. Baik, dalam ayat yang lain disebut apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir itu tidak mudah. Ditiup sangkakala ni maknanya tibanya hari kiamat. Apabila tibanya hari kiamat, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang susah. Maksudnya nak cerita kiamat ni bukan hari yang suka-suka. Hari ni orang banyak sibuk cari tentang bila kiamat, cari tentang tanda-tanda kiamat, cari tentang cerita-cerita kiamat, Dajjal, ini ada lagi, ini tanda akhir zaman, ini Covid ni, macam-macam lah yang di apa kita kata ditafsirkan ya, untuk cerita tentang kedatangan kiamat. Yang menjadi perkara penting bagi kita sekarang bukan tentang apa tanda kiamat, tentang ini tanda kiamat, bukan itu, tapi persiapan. Sebab diceritakan bila mula je tiup sangkakala, datang je saat detik kiamat yang pertama, maka waktu itu dah semua orang dah berada dalam kesusahan dan kepayahan yang tidak ada tandingnya. Tak ada siapa pun boleh lawan kepayahan tu. Itu kepayahan yang kita kata kesusahan yang tak pernah kita rasai dalam dunia ni. Itu ketika mana ditiup sangkakala.